Ini saya dah ada jawapan, tuan-tuan. Saya kata apa? Jangan tanya saya pasal apa saya tinggal buat parti baru. Tanya Tun Mahathir pasal apa dia tinggal UMNO, dia buat parti baru. Yang ni lagi power lagi. Kita kenal Tun Mahathir ini siapa? Orang yang memperkenalkan Wawasan 2020, orang yang memperkenalkan dasar pandang ke timur, orang yang memperkenalkan Proton, Najib pegang lingkup habis. Tuan-tuan, tidak siapa pernah menyangka bahawa apabila kebangkitan rakyat yang kita telah bina sejak daripada reformasi sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak ada siapa pernah terbayang bahawa Tun Mahathir akan bersalaman dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini satu perkara yang tidak boleh dibayangkan pada waktu. Tapi alhamdulillah, syabas dan tahniah kepada Tun, syabas dan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana mereka telah berkorban, telah meninggalkan kepentingan diri untuk melakukan perkara besar dalam negara ini, iaitu menyelamatkan negara ini daripada UMNO Barisan Nasional. Ini pengorbanan yang cukup besar, dan saya kira tuan-tuan dan puan-puan, siapa juga tidak pernah terbayang kalau dia duduk sebelah Lim Kit Siang. Tuan-tuan pernah fikir benda tu boleh berlaku? Tak boleh fikir, tuan-tuan. Susah kata jadi. Tapi hari ini, demi perlawanan dan kebangkitan rakyat, kita tidak mahu main perkauman seperti yang dimainkan oleh UMNO dan rakan-rakan baik dia yang belayar sekali, tuan-tuan. Siapa dia? Itu tak apa nanti cakap. Tahu dah. Jadi tuan-tuan, kita tidak pernah terbayang hari ini Tun Mahathir boleh duduk dengan Lim Kit Siang. Dulu siapa tak pernah terbayang Mak Zabu kalau ceramah tak kata Mahathir, tak cukup dukun ceramah, tuan-tuan. Tapi hari ini Mak Zabu, presiden saya, duduk sebelah Tun Mahathir, berganding bahu untuk misi yang besar, di mana saya ada pantun kepada kita semua supaya kita faham. Menipu rakyat dibuat jangan, kelak sengsara negara punah, tiada sekatan jadi halangan demi negara. Ayo kita pikul amal. Segala apa yang ada kepentingan diri dan parti, kita selamatkan negara. Tun sudah ada di depan menawarkan kepimpinannya. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memulakannya, dan Lim Kit Siang telah menggerakkannya. Mak Sabu membuat pilihan besar dengan meninggalkan PAS, menubuhkan Parti Amanah. Kerana apa? Kerana demi rakyat dan selamatkan negara ini daripada UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, negara kita hanya satu. Malaysia tak ada 2-3. Negara kita hanya satu. Berbaris kita kendang di Palu. Demi harapan kita bersatu, melintang patah, membujur layu. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi terima kasih kepada Tun Mahathir dan Tun Asmah. Saya, kedatangan Tun Mahathir ini ada satu sentimental value kepada saya. Pertama, kerana ayahanda saya, Haji Surawa, pernah bertanding dengan Tun Mahathir pada tahun 1969. Dan Tun Mahathir tengok muka saya, dia teringat sangatlah tu. Tapi kemudian tahun 84, ayah saya bertanding lagi sekali. Barulah Tun Mahathir dapat serikan satu-satu. Tun Hasmah bukan orang lain, pangkat mak saudara saya juga orang Rawa. Jadi kehadiran mereka ini amat berharga, bukan saja untuk rakyat, tapi saya secara pribadi dan keluarga Haji Yusuf Rawa mengalu-alukan kedatangan Tun dan juga Tun Asmah. Sekian dahulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawah yang merupakan Naib Presiden Parti Amanah Negara juga Ahli Parlimen Kawasan Parit Pusat. Kita akan teruskan majlis kita pada petang ini. Saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawah untuk mengiringi Yang Amat Berbahagia Dr. Mahathir Mohamad untuk melancarkan gerak kerja Pilihan Raya PRU ke-14 Parlimen Parit Pusat. Silakan. Kita kayu ya. Bagi luar sikit, Tun akan dijemput terus untuk naik ke pentas menyampaikan ucapan kepada kita semua. Majlis dengan segala kami persilakan. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia saudara jadi Yusof Rawah, yang berbahagia kandidat pemimpin Parti Keadilan dan juga parti lain, khususnya tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya saya merasa amat gembira karena akhirnya sampai juga ke tempat ini. Bukan saja sampai tempat ini, saya datang ke tempat anak kepada musuh ketat saya. Walaupun dia ada kaitan dengan isteri saya, tapi dia lawan dengan saya. Saya fikir tak patutlah dia warik buat macam tu. Bukan saja dia lawan, dia menang. Inilah keadaan sekarang, yang mana yang dahulu tak mungkin berlaku, hari ini berlaku. Banyak perubahan sudah berlaku. Kita tak mengenal. Saya dulu mengecam UMNO, parti saya. Dulu saya Presiden UMNO. Hari ini saya bukan saja tidak Presiden UMNO, tetapi saya jadi musuh kepada UMNO. Dan saya berkawan dengan musuh-musuh UMNO, macam Mujahid daripada Parti Amanah, macam dari Anwar Ibrahim daripada Parti Keadilan, Kitsiang daripada DEP. Ini semua musuh dekat saya dulu. Tapi sekarang saya berada bersama dengan mereka. Lebih dahsyat lagi ialah mereka berada bersama dengan saya. Kerana saya ini musuh dekat mereka. Kenapa semua yang pelik-pelik ini berlaku? Sebabnya kerana kita hari ini melihat satu peristiwa yang luar biasa. Seorang yang dikenali oleh seluruh dunia sebagai pencuri, rupa-rupanya jadi Perdana Menteri Malaysia. Malu kita. Yalah, saya Perdana Menteri dulu, tapi saya ingat tak banyak lawan pasal malu.
Walaupun parti lawan semua bahasa malu. Tapi sekarang ini seluruh negara tahu orang ini curi duit. Didakwa curi bukan RM1, RM2, bukan RM10, RM20, RM2,000. Dia curi berbilion ringgit. Ribu juta ringgit orang ini curi. Dan bukti jelas. Kerana bukan saja tuduhan dibuat oleh akhbar-akhbar luar, tetapi juga oleh Department of Justice Amerika Syarikat yang menyelidik tentang duit yang ada di tangan anak tiri dia, anak tiri Najib, dan mereka membuat tuduhan terhadap seorang yang mereka panggil sebagai Malaysian Official Nombor 1. Dia kata Malaysian Official Nombor 1 ini terlibat dengan mencuri duit. Dia tak sebutlah nama Najib. Dia berbudi bahasa. Pasal dia ambil slogan kita juga, slogan Najib juga. Kita berbudi bahasa, jadi dia tak sebut. Tapi dia nak sebut juga kemudian. Dia curi duit. Kita heran, Perdana Menteri curi duit. Mencuri jadi Perdana Menteri kita. Ini luar biasa. Kerana kita tidak ingat mencuri boleh jadi Perdana Menteri. Tapi ini sudah berlaku. Dengan keadaan yang pelik yang seperti ini berlaku, maka kita terpaksa ambil kira keadaan politik sekarang ini. Negara kita dipimpin oleh pencuri. Apakah kita nak dulu diam? Kita biar pencuri ini curi lagi. Dia tak berhenti curi, dia curi lagi. Pasal apa dia curi? Kata Najib, saya sebut nama dia tadi. Kadang-kadang orang kata najis, tapi bukan najis, nama dia Najib. Orang ini dia mempunyai satu kepercayaan yang pelik, yang bertentangan dengan undang-undang negara, yang bertentangan dengan agama Islam pun. Apa dia yang dia percaya yang menjadi slogan kalian? Katanya cash is king. Duit tunai itu raja. Bila satu orang mengaku sesuatu itu raja, dia sembah dia itu. Dia bukan sembah raja kita. Dia bukan sembah Tuhan. Dia sembah cash, duit tunai. Tapi dia tak ada duit banyak. Perdana Menteri bukan banyak yang gaji. Saya tahulah, saya pun dapat gaji Perdana Menteri juga. Nak sobok orang dengan duit yang banyak, dia tak ada duit. Jadi dia kena curi. Macam mana dia curi? Dia nak curi duit kerajaan. Kerajaan pun tak berapa banyak duit. Dia suruh kerajaan tubuh satu syarikat yang dinamakan 1MDB, dan 1MDB ini hutang 42 bilion ringgit, 42,000 bilion ringgit. Ini yang dihutang. Kononnya nak menjaga, nak bawa keuntungan bagi negara. Sebaliknya bukan dia berniaga, duit itu dia masuk dalam akaun dia. Banyak duit yang masuk dalam akaun dia, dan ada duit yang masuk dalam akaun isteri dia, dan juga jolo. Inikah sesuatu yang harus dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia? Tetapi ini perkara yang benar. Sebab itu apabila dituduh oleh Wall Street Journal bahawa dia curi duit, kita kalau kena tuduh curi duit sedangkan kita tak curi, kita boleh buat sama malu. Kita dakwa orang itu pergi ke mahkamah, awak kata benda yang tak betul kepada saya, minta maaf ataupun tarik balik. Tetapi dia kata nak saman Wall Street Journal, tak saman.
Kenapa tak zaman? Tentu pasal dia tahu dia benar-benar curi. Orang tu tuduh benda yang benar. Dia curi duit. Demikian juga dengan jabatan kehakiman, jabatan keadilan di Amerika Syarikat. Menuduh bahawa dia curi duit 1MDB. Dan dia tak kata apa-apa, senyap minta. Di sini dia bagi arahan, jangan sebut perkara. Tutup. Straits Times jangan lapor. Putusan jangan lapor. TV 3 suku jangan lapor. Jangan lapor. 3 suku. Hari-hari TV 3 suku ini dia hantar saya lah, tak apa lah, hantam kadang-kadang dia apa. Jangan kata saya curi. Kalau kata saya curi, benda tu tak benar, saya boleh keret dia ke mahkamah. Tapi dia pandai lah, dia tak kata saya curi. Ini buat kes lama, bawa gunanya kes BNF lah. Tak apa lah, bawa kes tu. Kalau nak paisa, saya tak takut. Bukan saya curi. Tapi kalau nak paisa berkenaan dengan BNF tak lama ni, paisa lah sama 1MDB ni. Duit dah hilang. Bukan RM1, RM2. Berbilion-bilion ringgit duit kita hilang. Kita kata duit kita, kerana akhirnya kalau dia hutang, siapa nak bayar? Dia tak bayar. Dia bukan ada duit nak bayar. Kita nak bayar. Sebab tu dia pernah GST, macam-macam lagi dia buat. Nak cari duit untuk nak bayar hutang. Tetapi dia tak dapat cari begitu banyak wang. Kalau nak kutip cukai saja tak cukup. Kita pun bukan banyak duit nak bayar cukai. Nak bayar berbilion-bilion ringgit dia tak cukup. Apa dia buat? Dia jual negeri kita kepada negara China. Kononnya nak buat landasan kereta api Pantai Timur. Harganya 55 bilion ringgit. Hutang. Kalau hutang tak kena bayar. Macam mana nak bayar? Dia tak nak. Jual apa nama DRX di Kuala Lumpur, jual Sungai Besi punya airport. Itulah cara dia. Habis harta kita dijual. Pasal dia curi duit, dia tak boleh nak ganti. Duit dia hutang dia tak boleh bayar. Dia hutang lagi, dia guna duit hutang lagi ni untuk bayar, tapi akhirnya dia kena bayar hutang baru 55 bilion. Payah kita nak fikir banyak mana lah 55 bilion. Tahu banyak mana? 40 lori. Kalau kita ambil duit RM1 sebanyak 1 milion ringgit, kita boleh isi sebuah lori kecil. 1 milion sebuah lori kecil. Kalau 2.6 bilion, dia kena ada 2,600 lori kecil. Kalau dia pinjam 42 bilion, dia kena ada 42,000 lori kecil penuh dengan duit. Curi 3 lori. Curi banyak lori lah. Inilah kerjaan Najib. Kita dulu tak hutang. Kalau kita hutang pun setakat kita boleh bayar lah. Ni hutang, sepatutnya bila kita hutang, kita menjaga, kita cari duit, untung kita bayar hutang lah. Tapi dia hutang masuk dalam poket. Mana nak ada return? Mana nak ada keuntungan? Inilah Najib. Dia buat macam-macam yang tak baik. Saya heran. Kerana ini kita tahu anak Tun Razak. Saya kenal Najib ni daripada kecil lah. Takkanlah anak Tun Razak nampak kerja macam ni. Anak-anak dia yang lain tak apa. Tapi yang ni curi duit.
penyangak, penyamun. Sampai dunia panggil kita bukan demokrasi. Dia panggil kita ini kleptokrasi. Apa dia kleptokrasi? Kleptokrasi ialah satu kerajaan pimpinan penyangak, penyamun, semua gulung masuk semua dalam kleptokrasi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berkumpul di sini karena saya yakin semua daripada kita ini tahu keadaan yang tidak menyenangkan berlaku dalam negara kita. Kita adalah pengundi. Kita tahu dalam sistem demokrasi ini, pengundi boleh naik, boleh turunkan seseorang calon. Dia bagi undi banyak, orang tu naik. Kalau dia bagi undi sikit, orang tu jatuh. Jadi kita nak bagi dia jatuh sekarang ni, tak boleh. Dengan Najib ni tak boleh nak bagi jatuh. Pasal apa? IGP pun sokong dia. Apa ni, AG, pendakwa raya. Dia pun sokong juga. Bila ada report berkenaan dengan jenayah yang dilakukan oleh Najib, report daripada Bank Negara, report daripada Badan Pencegah Rasuah MACC, report daripada Auditor General sampai kepada AG kata tak ada kes. Kalau tak ada kes, tunjuklah kita. Tengoklah, ini tak ada kes pun, tapi sembunyi masuk dalam gunanya rahsia kerajaan. Pasal apa nak rahsia? Kalau benda itu tunjuk betul-betul Najib tak curi duit, kita tengok itu, kita tak tuduh dah lah. Tapi dia tahu bahawa yang sembunyi ini, Randi ini, pendakwa raya, dia sembunyi bukti yang Najib curi duit. Inilah kerja IGP dengan pendakwa raya. Sebab itu kita tak boleh nak buat laporan polis bahawa Najib sudah curi duit. Kita buat laporan polis, orang yang lapor itu kena tangkap. Ini undang-undang baru diperkenalkan oleh Datuk Seri Najib. Kalau kita buat laporan polis, kita kena tangkap. Bukan pencuri kena tangkap, kita kena tangkap. Masuk dalam jail, masuk tahanan, ada ke mahkamah. Di mahkamah kata tak salah, awaklah. Tapi duk happy lagi duk nak tangkap juga lagi. Jadi kita tak ada peluang nak buat laporan polis terhadap penyangak ini. Kalau kita tak boleh, kita nak buat apa? Nak bagi dia jatuh. Ada orang kata kalau ada undi tak percaya dalam Dewan Rakyat, maka dia akan jatuh. Kita pun nak undi tak percaya lah. Tapi ahli-ahli UMNO dalam Dewan Rakyat ini sokong Najib. Faham pelik sekali zaman saya, ahli UMNO tak sokong pencuri. Tapi ahli UMNO dan pemimpin UMNO, wakil rakyat UMNO sekarang ni nak kata dia tak tahu. Takkanlah bodoh dengan macam itu. Dia tahu Najib curi, seluruh dunia tahu. Takkanlah ahli UMNO ni tak tahu, takkanlah wakil rakyat UMNO tak tahu. Tapi mungkin anak kena dedak banyak. Dedak ni saja tuan-tuan. Kalau hujung dalam telinga dia pekak, masuk dalam mata dia muntah, masuk dalam mulut tak boleh nak cakap, dia terumbung makan. Inilah sebabnya yang ahli-ahli UMNO sekarang ni lah ni pekak, muntah dan bisu, tak boleh cakap. Bila pergi dalam dewan, tak berani nak cakap, nak kata kepada Najib, awak pencuri. Tak berani, sokong Najib. Sokong
kampung pasal bedak. Bedak ni satu hari akan disumat dalam hidung. Bila disumat dalam hidung apa jadi? Tak menyawa. Tak menyawa dia mampu ya. Ini cara Najib kawal ahli-ahli Dewan Rakyat UMNO supaya tak ada undi tak percaya kepada dirinya. Jadi kita tak boleh nak buat apa-apa, nak bagi dia jatuh. Kita nak tanya, minta tolong raja-raja kita lah. 1 juta rakyat Malaysia membuat rayuan kepada raja-raja. Tetapi malahnya situ pun kita tak berjaya. Jadi yang ada kepada kita ialah mengundi dalam pilihan raya. Sebab itulah kita terpaksa tubuh parti baru. Parti lama dah tak boleh lah. Dia pun kadang-kadang kena ledak juga. Jadi kita buat parti baru dan kita ada kerjasama dengan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan. Dia bertukar nama 2 kali. Kita nak tukar lagi sekali dengan izin. Kita nak bersatu nak masuk dalam Pakatan Harapan ini supaya kita dapat berganding bau, bersatu padu. Dan kita tahu bercerai itu roboh, bersatu itu kukuh. Nak menang kita kena bersatu. Kenapa kita nak bersatu? Kerana tak ada cara lain untuk nak jatuhkan Najib. Cuma melalui pilihan raya saja. Dan kalau kita satu parti lawan dengan Najib, kalah. Saya tahulah, saya dulu lawan dengan parti-parti ni, dia orang tak pernah menang dengan saya. Walaupun saya kalah dengan Yusuf Rawah, tapi saya menang. Parti saya menang sepanjang masa. Dapat 22.3 undi kursi. Itu keadaan dulu. Rakyat sokong. Tapi sekarang ini kita dapati bahawa parti ini dah menjeleweng. Dah jadi parti penyangak, parti pencuri. Sebab itu saya keluar dan saya tubuh sebuah parti bersama-sama dengan kawan-kawan saya, Muhyiddin, Mukris dan lain-lain. Dan cita-cita kita ialah untuk bersatu dengan parti lawan. Parti lawan yang dulu musuh saya bekerjasama dengan mereka kerana perbezaan antara saya dengan parti lawan ini adalah perkara kecil berbanding dengan menjatuhkan Perdana Menteri penyangak ini. Kita perlu ketepikan masalah sama kita, baik dalam parti bersatu ataupun dalam parti-parti yang akan digabungkan untuk menjadi gabungan parti lawan. Parti yang ditubuh ini dinamakan parti bersatu lah. Tapi bukan dia tak bagi kita panggil nama bersatu. Saya terpaksa panggil Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Parti Pribumi Bersatu Malaysia ini, rata-rata di Malaysia ini kita nampak warna merah dengan bunga raya. Diorang ni baju hitam tapi warna merah dengan bunga raya. Kata-kata orang bagi sambutan yang hangat kepada Parti Bersatu ini kerana mereka juga sedar sebagai seorang pengundi mereka tidak akan berjaya membuat apa-apa. Tetapi bila bergabung dalam sebuah parti yang kuat dan parti ini pula bekerjasama dengan parti-parti lain yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu menjatuhkan Datuk Seri Najib, maka kita akan jadi kuat. Sebab itu saya semawa saya jemput semua orang
jadi ahli Parti Bersatu. Cantik nama merah. Kalau semua depan saya merah, amen. Hati nak semua. Tak apalah yang oren ni pun. Jadi kalau merah itu lagi lah. Dalam tubuh parti ni memanglah ada masalah. Nak cari orang, nak jadi ahli pun masalah juga. Nak cari orang menjadi pemimpin parti pun masalah. Masalah timbul, orang ini kata orang itu tak elok, orang bila naik saja satu orang tiba-tiba dia tak elok. Dulu cantik ramai. Kita kena yang cantik-cantik lah. Angkat dia jadi ketua. Oh tu. Dan tu jadi tak elok. Orang sebelah ni kata bagi dia jatuh lah. Kalau dia jatuh nak buat macam mana? Aku naik lah. Jadi tak boleh buat begitu. Kita kalau nak bersatu, itu terima sajalah. Siapa jadi pemimpin tak penting. Tak semestinya yang jadi ketua ni akan dicalonkan jadi wakil rakyat. Dia jadi ketua. Ketua yang ikhlas, yang nak berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk bangsa dan negara kita. Sebab itu dia menyertai Parti Pribumi Bersatu ini. Demikian juga dalam parti-parti gabungan yang lain, termasuk Parti Amanah. Sebab itu saya berada di sini atas jemputan daripada anak musuh tak saya. Pasal kita nak bekerjasama. Ya, dulu kita ada fahaman yang berbeza-beza. Tetapi fahaman yang kita semua bersetuju ialah Najib mesti dijatuh. Ya. Untuk nak jatuh Najib, parti-parti mesti kukuh dan kuat. Tak ada perselisihan faham antara pemimpin-pemimpin. Nak rebut itu, nak rebut ini, yang itu tak boleh. Dan parti-parti gabungan ini mesti ikhlas apabila bersatu dalam parti gabungan parti-parti lawan. Inilah kita boleh lakukan. Memandang bahawa hari ini yang datang, saya yakin bukan semuanya daripada Parti Amanah, walaupun dianjur oleh Amanah. Datang juga daripada Parti Bersatu, daripada Parti Keadilan, daripada Parti DAP pun datang. Kita bersatu. Kita datang kerana kita mempunyai tujuan yang sama. Tumpukan kepada matlamat yang sama ini. Jangan kita peduli tentang perkara-perkara lain. Sebab itu saya yang dulu bermusuh dengan Anwar Ibrahim, yang bermusuh dengan Kiciang, saya ketepikan permusuhan saya dengan mereka. Kerana kita ada tugas yang lebih berat, yang lebih mulia untuk kita laksanakan. Tugas kita ialah untuk menyatukan Najib. Kerana kalau Najib jatuh, barulah negara kita selamat. Saya yakin semua daripada kita ini sudah terima kesan buruk daripada pemerintahan Najib. Kalau kita tak ambil satu MDB pun, banyak kesan buruk yang sedang dirasai oleh kita. Harga barang semua naik. Ikan temenu menaik harga katanya. 20 lah. Ha? 20 sekilo. Oh, RM20 sekilo. Dulu RM4. Saya ni dulu kita pergi market tak bayar. Kita tak pergi pasar, kita cakap macam orang bukit. Kita pergi market. Kita pergi market beli ikan temenu. Orang sana dia tak beli ikan kebung, dia kata ikan temenu. Pakai temenu lah kita. Kita beli 10 ekor 3 duit. 3 sen. 10 ekor. Sekarang ni RM20 1 kilo. Berapa ekor ikan yang kita dapat? Sebab apa? Kerana Najib.
Najib naik harga habis rumah barang kita. Dia juga menarik balik beasiswa untuk anak-anak kita. Dulu kami jenuh beasiswa. Tuan-tuan dan puan-puan, saya terima beasiswa di zaman British. Di belajar nak jadi doktor di Singapura. Tahu berapa orang yang dapat beasiswa di zaman British? 7 orang. Tetapi bila kita merdeka, kita dapat bagi beribu-ribu beasiswa. Sampai kadang-kadang kita pergi ke London, jumpa orang, tanya dia duduk mana, dari mana, dia dari Kelantan. Dan duduk di mana, hostel mana. Kita ada rumah apa? Kita sewa rumah, semua orang Kelantan. Pergi ke England tu cakap pelik Kelantan. Cakap Inggeris pun pelik Kelantan. Tak campur orang lain. Tetapi dulu jenuh kita dapat beasiswa. Dan ni Kunun Najib dah kurangkan beasiswa. Pasal apa kurangkan? Duit tak ada. Pasal apa duit tak ada? Pasal curi duit. Sepatutnya ada duit banyak lah. Kena GST apa semua ni, mana habis duit? Dia kurangkan. Subsidi minyak tak ada. Macam-macam subsidi tarik balik. Tapi duit BRIM ada. Duit BRIM ada. Naik daripada RM500 naik jadi RM1,200. Tak dapat lagi pada. Curi duit kerajaan bagi ke orang bukan dengan niat yang baik. Niat nak sokongan. Itu rasuah. Rasuah haram. Duit rasuah tu haram. Kita tak boleh terima. Biarlah banyak orang marah ke saya. Pasal saya tak setuju bagi BRIM. Bagi saya, waktu dulu kita wujudkan peluang pekerjaan supaya semua orang dapat kerja. Kalau tak ada apa-apa boleh pun boleh kerja dalam kilang. Jadi dapatlah pendapatan. Ini bagi duit. Bagi duit tak payah kerja. Kita semua jadi malas. Penyegan. Itulah cara Najib. Dia tahu dia bagi duit, orang kata, oh jadi baik. Najib ni lebih baik daripada Mahathir dulu. Mahathir tak bagi duit. Dia lupa kita pergi kerja kadang dia tak pergi dah. Inilah cara Datuk Seri Najib. Sebab itu kita berkumpul di sini. Kata-kata kita pergi di mana pun, ramai beribu-ribu orang berkumpul. Kadang-kadang panas, kadang-kadang sejuk, kadang-kadang hujan, tapi tak peduli. Semuanya orang keluar himpun pasal mereka berasa kerajaan Najib ini miskin ditumbang. Tetapi untuk ini kita hanya perasaan saja tak cukup. Kita patut seboleh-bolehnya menyertai parti-parti lawan dan menyokong parti lawan dalam pilihan raya yang ke-14 yang akan datang. Saya minta kepada kita semua supaya kita fikir tentang cara kita nak jatuhkan Najib. Najib seorang penyangak, itu kita tak boleh nak nafi dah. Dia sendiri tahu dia penyangak. Tapi dia buka tubai dia. Tengok gambar dia gelak-gelak, menari pula. Kita tengok dia dengan siapa? Dengan Duterte. Salah, menari salah. Muka terbaik. Kata-kata awak pencuri. Inilah orangnya yang jadi Perdana Menteri Malaysia. Sekarang ini dulu kita pergi luar negeri, kita buat kerja haji, kita jumpa dengan orang asing, mereka tanya daripada mana, kita kata Malaysia. Oh, Malaysia bagus. Sekarang bila kita jumpa orang asing, dia tanya awak daripada mana? Saya daripada Brunei. Saya daripada Indonesia. Tapi awak punya pasport ni Malaysia. Iyalah, saya Malaysia.
Apa jadi kepada negara kau? Ni pemimpin awak ini peduli. Apa? Tak malu ke kita? Lalu. Ya, inilah perbuatan Najib. Dia tak kira malu ke tak malu ke, asalkan dia boleh sesah duit, dia boleh sogok duit itu untuk dapat sokongan, dia dapat jadi Perdana Menteri, itu saja yang dia peduli. Negara kita rosak, hancur, orang menderita, merana, itu tak apa. Asalkan dia boleh menari syarara. Ini Datuk Seri Najib. Jadi saya bersyukur kerana walaupun tempat ini tak begitu ramai orang, tapi yang datang ni ramai. Bukan pasal nak sambut saya saja. Pasal kita tahu tanggungjawab kita untuk membetulkan negara kita. Untuk menyelamatkan negara ini daripada seorang penyangga. Itu sebabnya yang kita sanggup berkumpul di sini. Dan saya pun sanggup datang ke sini jauh juga. Daripada lapangan terbang Bayan Lepas nak mai sini lebih 1 jam. Tapi tak apalah tadi motor kelas semua ada air condition. Dulu tak ada, dulu panas berpeluh lah. Tapi lah ni okey lah. Sekali lagi nak balik pun sejam lagi lah. Tapi saya bersyukur kerana sambutan yang begitu rapi daripada tempat ini. Kerana kita menderita bersama-sama. Saya pun menderita juga walaupun bekas Perdana Menteri. Dia kacau saya tak ada. Untuk masa saya dah kerja 35 tahun, dia semua tukar. Tak ada pasal pun. Tak apalah nak tarik balik apa escort polis tu tarik dah. Saya tak beli, tak ada escort pun tak apa. Saya pun tahu jalan juga. Tapi semua tarik balik. Tak cukup tu kawan-kawan saya pun kena menghadapi masalah. Tekan sana, tekan sini sampai bila kita cakap dengan orang yang pension, orang yang berniaga, masuklah hati besar. Bumi satu ni bagus. Dia kata bagus lah. Hati bumi satu, patut beri satu Najib lah. Tapi kami tak ada masuk lah. Takut nak masuk. Seluruh rakyat 30 juta takut ke Najib. Dia nak boleh buat apa? Takkan dia nak boleh bunuh 30 juta orang. Jadi janganlah takut sangat. Takut pada-pada aja. Kadang-kadang kita kena derita sikit. Kalau nak dapat sesuatu, kita kena melalui korban. Using korban lah. Kita nak korban. Esok hari nak korban. Nak sambut kedudukan parti kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya amat berbangga kerana saya dapat sampai di sini untuk mencerita sedikit perihal negara kita. Ini negara kita. Kita tak boleh nak lari ke mana. Rosak negara kita, kita lah yang menderita. Maju negara kita juga, kita bahagia. Jadi kalau kita tak ambil berat tentang apa yang berlaku dalam negara kita, kita harap kepada orang lain saja nak berjuang, mungkin kita akan gagal. Kita nak sokongan daripada seluruh rakyat. Bersatu kita teguh. Ini yang kita nak. Sebab itu saya rayu kepada semua yang hadir dan juga yang tak hadir ataupun yang bekerja dengan kerajaan, jangan takutlah. Masuk, kami tak beritahu ke apa. Kita akan sembunyi. Tapi masuk jadi ahli, dan bila ada ceramah apa rapat umum seperti ini, hadirlah beramai-ramai untuk menunjuk kepada Najib. Belum pilihan raya pun ramai yang benci kepada dia.
Tak salah dia duk menari menyanyi. Usah senyum. Awak akan pergi entah ke mana. Ya. Mana ke mana? Belum. Di mana? Ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cerita sedikit berkenaan dengan sebabnya kita perlu mengambil berat tentang apa yang berlaku dalam negara kita. Kalau kita tak ambil berat, kalau kita nak undi pun tak mau, kalau kita dapat RM300, kita undi Datuk Seri Najib. Saya ingat salah negara kita, dan kita dan anak kita dan cucu kita akan menderita. Sebab itu jangan dipengaruhi dengan duit yang dia nak beli. Dia nak bagi kepada ahli Felda, katanya RM25,000. Duit dia curi tu. Saya tak boleh bagi. Saya tak ada duit. Ada sikit-sikit, tapi tak banyak lah. Nak bagi RM25,000 seorang tak boleh lah. Jadi saya harap kita semua sedar tentang masalah. Sebenarnya masalah yang dihadapi di negara kita jauh lebih besar dari apa yang saya cerita ini. Sebab itu kita kalau nak tahu lebih banyak, saya sanggup berjumpa lagu lebih ke Kuala Lumpur, tapi tak ramai-ramai sangat lah. 30 orang datang, saya boleh lah cakap bebas sikit. Sebabnya kerana kita harus tahu apa yang sedang berlaku, supaya kita tidak diam-diam saja dia keburukan ini berlaku dan akhirnya kita akan menderita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sekali lagi ucap terima kasih kepada Mujahid dan rakan-rakannya, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana memberi peluang kepada saya mencerita sedikit tentang masalah negara. Saya ni dah keluar 91 dan sampai 92. Tapi ada orang kata saya nyanyo. Tapi saya nyanyo tak apa, saya ngaku saya nyanyo. Main kita bahas atas